Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Liza. Kak Cida nak, yang ni apa Ustaz? Ada rekod dah Ustaz masuk dah. Silakan. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada hari ini. Minggu lepas dah selesai kronologi nak kisah Nabi Nuh. Hari ini Ustaz cakap nak sambung tentang susunan doa yang Allah perkenankan kepada Nabi Nuh. Kan Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih kita ucapkan kepada pengacara majlis ilmu kita pada pagi ini, Kak Liza. Juga kepada penganjur kita Ahsanul Amala, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, petunjuk serta bimbingan dari Allah, pagi ini kita dapat bertemu buat pertemuan kita yang ke-11 di dalam kita mencari petunjuk yang terdapat dalam suratul Al-Mu'minun. Seperti yang dimaklumkan, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyelesaikan beberapa baki ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam bermula ayat 23 sehinggalah kepada ayat nombor 31. Pada minggu lepas kita telah sebut secara ringkas kronologi secara keseluruhan kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam yang diambil berdasarkan kepada 10 surah utama yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu daripada 10 tersebut adalah suratul Al-Mu'minun. Jadi kejap ya. Saya nak buka himpunan surah dia. Okey. Jadi untuk kita mengetahui 10 surah itu apa yang kita sudah sedia maklum, okey. Jadi daripada himpunan 10 surah tersebut, alhamdulillah sedikit sebanyak kita dapat mengetahui perjalanan permulaan daripada Allah mengutuskan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam sehinggalah kita akan sebut kepada penutup kepada kisah Nabi Allah Nuh ni. Maksud penutup tu, apakah sebenarnya yang Allah Ta'ala hendak sampaikan, yang hendak Allah Ta'ala berikan pengajaran kepada kita. Jadi kita teruskan dalam suratul Mu'minun dengan ayat nombor 27. Okey. Ayat 27, tengok nota suratul Mu'minun pada muka surat yang ke-6. Baik. Pada ayat nombor 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'auhayna, lalu kami wahyukan kepada Nuh. Fa'auhayna ilaihi. Okey. Ayat lalu kami wahyukan kepada Nuh, jika kita lihat sebelum ini Nabi Allah Nuh telah buat apa dekat ayat nombor 26? Nabi Allah Nuh telah berdoa.
qala rabbi thurni bima kadzabun. Okey. Saya minta tuan-tuan dan puan tolong bulatkan dekat ayat nombor 26 tu. Ayat nombor 26, sila lihat perkataan bima. Bima. Dekat perkataan bima. Okey, bima ni dia membawa makna kerana. Kerana. Kenapa kita nak tekankan maklumat ini? Kerana Nabi Allah Nuh dia berdoa, bukan dia berdoa kerana suka-suka. Nabi Allah Nuh dia bukan minta pertolongan Allah kerana sebab dia tidak sayang kepada kaum dia. Tetapi Allah menyebutkan perkataan bima. Bima tu bermakna penyebab. Sebab apa? Jadi Nabi Allah Nuh dia minta bantuan Allah, dia minta pertolongan Allah ke bima kerana kaum dia telah mendustakan dia. Kalau kita belajar kadzabun ni, mereka telah mendustakan Nabi Allah Nuh. Okey, ini menunjukkan bahawa doa Nabi Allah Nuh itu dipanjatkan kepada Allah bukan kerana Nabi Allah Nuh tidak sayang, bukan kerana tak dakwah. Kita dah belajar dah sebelum ni. Tetapi sikap mereka itu sendiri yang keras kepala, yang tidak mahu mengambil peluang selama 950 tahun itu menyebabkan mereka memang patut dan layak mendapat kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian pada ayat yang ke-27 tadi kita sebut, maka Allah Taala pun kabulkan doa Nabi Allah Nuh. Okey. Pada minggu lepas saya ada sebut tak doa Nabi Allah Nuh, kita dah sebutkan minggu lepas kan? Betul tak? Minggu lepas kita ada sebut senarai doa Nabi Allah Nuh. Ada kan? Ada. Okey, jadi kita tak perlu ulang. Okey. Jadi setelah doa Nabi Allah Nuh dipanjatkan kepada Allah. Okey, tuan-tuan kena ingat ya, sebab apa tahu? Sebab kalau tuan-tuan pernah pernah mempelajari tentang kisah syafaat di hari akhirat. Kita pernah belajar nanti di hari akhirat, ya, ketika umat manusia dalam keadaan kepanasan cahaya matahari yang sangat dekat, menyebabkan umat-umat manusia mencari rasul ulul azmi, nak minta syafaat. Maka di antara rasul yang umat manusia pergi memohon pertolongan adalah jumpa Nabi Allah Nuh. Dan kita sedia maklum, Nabi Allah Nuh ketika manusia minta tolong kepada dia supaya Nabi Nuh ni memberikan syafaat kepada mereka, maka Nabi Allah Nuh jawab apa? Siapa masih ingat? Nabi Allah Nuh dia bagi jawapan apa, alasan apa yang dia tidak dapat nak memberikan syafaat kepada manusia pada ketika itu. Siapa masih ingat? Ingat tak? Okey. Dia tak sabar, Ustaz. Dia tak sabar, dia minta doa untuk memusnahkan kaum yang tak ikut. Okey. Jadi kena ayat tu jawapan tu betul. Cuma kita kena murnikan sikit perkataan tu. Nabi Allah Nuh dia bukan tidak sabar sebab tu kita kata dia sangat sabar. 950 tahun, betul tak? Okey. Tetapi Nabi Allah Nuh seperti yang puan sebut tadi tu betul. Nabi Allah Nuh dia sangat takut nak berhadapan dengan Allah kerana dia kata dia dulu semasa dekat dunia pernah mendoakan kaumnya. Itu jawapan dia. Tuan-tuan,
Kalau kita baca cerita Nuh ni sampai 2-3 kelas kita belajar kan. Lepas tu dekat ayat 26 ni jelas-jelas menunjukkan bahawa Nabi Allah Nuh doa, bukan dia doa tu sebab dia tak sayang, tapi memang Allah kata bima dan kerana tu menunjukkan apa? Memang mereka mendapat kebinasaan tu kerana sikap mereka tu sendiri. Tetapi tengok ya, tetapi Nabi Allah Nuh kan, dia takut nak bagi syafaat tu. Dia tak layak nak bagi syafaat tu kerana dalam sejarah hidup dia pernah mendoakan kaum dia. Kalau kita hayati betul-betul kan. Saya sampai sekarang saya tak maksudnya kita belajar kan, kita fikir tentang sebenarnya tak salah pun, faham tak? Maknanya tidak ada kesalahan apa pun Nabi Allah Nuh mendoakan kaum dia. Tetapi kita belajar sesuatu, para nabi ni, mereka ni sangat sensitif, sangat prihatin kalau melibatkan tugasan, melibatkan dosa. Mereka sangat sensitif sebab mereka kenal Allah. Mereka tahu Allah tu macam mana. Kan? Jadi itu saya sebutkan supaya kita dapat mengetahui tentang bagaimanakah perasaan para nabi ni apabila ada berhadapan dengan Allah. Sebab yang Allah Ta'ala musnahkan kaum dia bukan sedikit ya. Kita kata apa? Kita sebut minggu lepas, yang beriman tu hanya sedikit. Tetapi ramai tu telah dimusnahkan oleh Allah. Nabi Allah Nuh biasa bersalah. Seolah-olah kalau kita faham, maknanya Nabi Allah Nuh ni, kalau kita tengok dalam sejarah dia kalau dakwah kan, sepatutnya semua orang ikut kan. Tetapi Nabi Allah Nuh dia rasa bersalah. Bagaimana kita nak jumpa dengan Allah yang kita ni langsung tak pernah dakwah orang, tak pernah ajar orang kenal Islam. Kita ni jarang nak ajar orang kenal Allah, betul tak? Sedikit pun kalau kita nak dibandingkan umur kita berpuluh-puluh tahun kan, berapa kali kita ajak orang kenal Allah, ajak orang supaya beribadat kepada Allah. Berapa kali kita menegur orang lain, berapa banyak kita mengajak orang buat kebaikan. Macam mana kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala nanti? Sedangkan Nabi Allah Nuh, kalau kita baca memang 950 tahun siang malam pagi petang dia dakwah. So kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala nanti? Kita nak jawab apa dengan Allah? Maka fikir-fikirkan. Kan? Fikir-fikirkan tentang tugasan yang Allah beri pada kita. Sebab itu saya highlightkan isu ni terlebih dahulu untuk menunjukkan bahawasanya amanah dalam menyampaikan dakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar ini merupakan tanggungjawab semua. Merupakan tanggungjawab kita semua. Sebab itu salah satu daripada 4 ciri orang yang berjaya, dia tidak menjadi orang yang rugi. 4 ciri itu dalam suratul Asr. Siapa boleh sebut 4 ciri itu dalam suratul Asri? Wal Asri. Apa 4 ciri orang yang tidak khusrin? Lekas. Ingat tak 4 ciri orang yang tidak berada dalam lafi khusrin? Pertama, beramal soleh. Beriman dulu, amanu. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, Berpesan dengan kebenaran. wa tawassaw bil haqq. Yang keempat, Pesan kesabaran. Dengan Berpesan kesabaran. tu kena sabar. kesabar. Kita mungkin 2 tu
kita adalah juga bertetap iman, buat amal soleh. Tapi yang ketiga tu, berpesan-pesan tak kita kepada kebenaran? Kita berpesan tak, bagi nasihat tak, bagi peringatan tak kepada orang lain tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, tentang Quran? Kita cegah tak orang yang buat buruk? Dan orang yang paling dekat sekali dengan kita tu juga nanti Allah akan tanya. Kita berpesan-pesan tak kepada kesabaran? Kita highlightkan isu ini kerana kita kaitkan dengan hadis syafaat tadi. Tuan-tuan, ambil perhatian tentang bab ni. Jadi nak selamat juga di dunia dan di hari akhirat, jangan tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, selepas doa dia Allah kabulkan, Allah Ta'ala minta kepada Nabi Nuh buat apa? Anisna'il fulka. Allah kata, buatlah bahtera dengan, Allah kata, bi'ayunina, dengan perhatian, wa wahyina, dan petunjuk kami. Okey, buat bahtera. Okey, saya minta tuan-tuan dan perempuan sambung semula flow carta alih yang kita berhenti pada minggu lepas tu. Kalau minggu lepas tu kita sebut carta alih dia sampai doa kan? Dia sampai doa. Saya minta tuan-tuan sambung. Lepas Nabi Allah Nuh dia doa, dia buat apa? Allah perintah buat bahtera. Saya minta maaf, saya tak sempat nak buat apa carta alih tu. Ya, tak sempat tu bukan tak cukup masa, tapi tak menguruskan masa dengan baik. Saya bimbang Allah Ta'ala tak berkat masa pada kita ni. Yang tu yang saya paling bimbang sekali sebenarnya. Tak Allah tarik nikmat keberkatan masa tu. Ni Allah buat bahtera. Nampak tak? Buat bahtera. Ini selepas doa carta alih dia. Okey. Lepas apabila dia buat bahtera, baru kita akan lihat tanda azab akan muncul. Tanda azab akan muncul. Buat flow dia macam tu. Tanda azab. Jadi kita nak ambil yang kat sini. Dia buat bahtera. Okey. Jelas Okey. Jadi salah satu surah yang Allah sebut dalam Quran buat bahtera. Surah apa? Al-Mu'minun. Okey. Surah Al-Mu'minun. Okey. Lepas tu satu lagi surah apa, ingat tak? Okey, saya minta tolong tulis. Surah Hud. Kita tengok surah Hud. Okey. Ayat surah Hud ayat 37, 36 hingga 37. Okey. Lepas tu satu lagi adalah suratul Qamar. Okey, tulis kat situ. Kita akan habiskan hari ini insya-Allah kisah Nabi Allah Nuh. Kita nak pergi kisah Nabi Allah Hud pula. Suratul Qamar, cuba tengok ayat nombor 13. Okey, kita tengok sekejap dekat kumpulan ayat boleh? Okey, kita tengok dekat himpunan kumpulan ayat dia. Cuma ni saya kena padam lah ni. Okey, kita tengok dekat surah Hud dulu. Okey, surah Hud. Okey, surah Hud, surah yang ke-7. Okey, tengok sekejap. Kita kena laju sikit. Okey. Tapi taklah terlalu laju, pelan-pelan juga. Slowly and steady. Okey. Kita pergi ke pakai. Tengok surah Hud, tadi saya kata ayat berapa? 36 dengan 37. Jadi kita tengok dekat 37. Okey, kita tengok dekat ni. Bukan 36. Dekat bermula daripada ayat 37 dengan 38. Ambillah pada ayat nombor 37, 38 hingga 39. Ambil sekali dekat situ.
Okey, 37 sampai 39. Kena baca dekat situ. Okey. Jadi kita terus pergi dekat surah Hud terus kita baca terus. Okey. Sila buka nota, okey, terus pada terjemahan muka surat nombor 17. Nota himpunan surah kisah Nabi Allah Nuh. Okey, kita tengok ayat nombor 37. Okey, kita tengok ayat nombor 37. Allah mengatakan apa? Buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan panduan wahyu kami. Maksud dia apa? Maksud dia Allah Ta'ala lah yang akan ajar kepada Nabi Allah Nuh macam mana, bagaimana nak buat apa? Nak buat kapal tersebut. Okey. Jelas? Okey. Ini kita telah ulas pada kuliah yang lalu. Guna kayu apa, daripada apa, kita tidak tahu. Okey, dia buat. Tapi yang pasti dia buat ketika ini belum ada tanda-tanda hujan. Tak ada lagi lah dia buat. Okey. Apabila Nabi Allah Nuh dia buat, apa yang berlaku kepada kaumnya? Okey. Ketika dia buat tu, Allah dah pesan awal-awal kepada dia, janganlah engkau merayu kepadaku, bukan keadaanku, kepadaku. Kena betulkan dekat sini. Kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Tengok ya, Allah sendiri telah mengiktiraf. Allah sendiri telah menggelarkan kaum Nabi Allah Nuh yang tak nak beriman tu dengan gelaran apa? Kaum yang zalim. Maknanya memang patut dan memang layak kaum itu Allah binasakan. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang mengatakan bahawa jangan, maksudnya kalau kapal tu dah siap nanti, jangan engkau merayu kepada aku untuk menolong kaum yang zalim itu. Allah bagi tahu awal kepada Nabi Allah Nuh alaihi wasallam. Bermakna Allah sendiri menggelarkan. Okay, mereka memang kaum yang zalim. Jadi apabila Allah menggelarkan mereka kaum yang zalim, yang mensyirikkan Allah, menunjukkan bahawa mereka layak dan patut untuk mendapat kebinasaan. Okey, tengok ayat nombor 38 surah Hud Okey. Nuh pun dia buatlah bahtera itu. Setiap kali ketua-ketua kaum melalui tempat dia membina bahteranya, mereka buat apa? Mereka mengejek-ngejek Nabi Allah Nuh. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab masa tu tak ada tanda-tanda pun akan banjir, betul tak? Tak ada lagi tanda taufan. Jadi mereka mengejek-ngejek. Jadi mereka mengejeklah. Sebelum ni jadi pendakwah. Dah jadi tukang buat kapal pula. Kan? Lepas tu kenapa buat kapal? Kan tak ada sebab yang konkret. Lepas tu mereka mengejek-ngejek dia. Nuh pun jawablah balik. Nuh kata, jika kamu memandang kami ni buat kerja bodoh, Nuh kata, sebenarnya kamu tu sebenarnya yang akan membodohkan diri kamu sendiri. Faham tak? Jelas ya? Okey. Lepas tu Nabi Allah Nuh kata lagi, nanti ayat 39, nanti korang semua tahulah siapa yang akan dapat azab. Yang azab tu kena tanda azab tu, maknanya siapa yang dapat azab tu nanti, mereka adalah orang yang Allah hinakan Allah hinakan dia di dunia. Tetapi dekat akhirat kena lagi azab, kata Nabi Allah Nuh, azab yang lebih hina dan azab tu kekal. Faham tak ayat nombor 39? Okey, setakat ni faham tak cerita ayat 38, 39? Okey, dah faham Okey. Jadi dah selesai. Saya minta tuan-tuan buka surah Al-Qamar. Buka suratul Qamar. Okey, buka suratul Qamar. Okey. Suratul Qamar, surah yang kedua dalam himpunan tu kita letak yang kedua.
Okey, kita buka suratul Al-Qamar. Okey, lihat ayat nombor 13. Okey, ayat nombor 13. Okey, kita dah sebut dalam kelas yang lalu yang kapal yang Nabi Allah Nuh buat itu, Allah hanya bagi tahu apa? Ayat nombor 13. Allah bagi tahu kapal itu daripada apa? Kepingan, papan dan paku. dan paku. Itu saja. Papan dan paku. Itu saja yang Allah bagi tahu ciri-ciri bahtera yang Nabi Allah Nuh dia akan buat. Maknanya Nabi Allah Nuh dia sebagai mengikut apa saja arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai tajuk membina kapal. Okey, lepas tu kaum dia mempersendakan Nabi Allah Nuh. Okey, sekarang kita patah balik kepada suratul Mukminun. Buka balik suratul Mukminun, masih lagi ayat 27. Okey. Lepas tu Allah kata, kemudian apabila datang hukum kami. Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا. Apabila datang hukum kami. Hukum kami itu bermakna apa? Bermakna ketetapan yang kaum Nabi Allah Nuh tu Allah Ta'ala akan binasakan. Okey, apabila datangnya hukum kami, okey, maksudnya ketika mana Allah Ta'ala dah tetapkan, maksudnya memang mereka akan diazab, itu maksudnya. Kemudian apabila datangnya hukum kami, okey, apa lagi berlaku? Allah mengatakan wafarat tanur, dan air keluar mencurah daripada muka bumi, daripada at-tanur. Okey, jadi yang ayat kata air keluar mencurah dari bumi ni menunjukkan tanda azab itu akan bermula. Maknanya tufan yang besar tu dia dah nak bermula. Jadi apa tanda dia? Tanda dia adalah air keluar daripada bumi. Air tu keluar daripada bumi. Dekat sini ada perkataan tanur. Tanur dekat sini adalah dapur yang mereka korek daripada tanah. Kan api kan? Dapur tu digunakan untuk menghidupkan api. Orang bakar roti. Kalau kita tengok roti nan kan, roti nan tu orang tak tanam dekat tanah lah. Tapi dia dibakar di dalam mana? Apa nama dia tu? Apa nama dia? Tempat bakar roti nan. Ustaz. Tempayan. Yalah, tempayan kan. Jadi mereka korek dari tanah. Kan? Dia korek daripada tanah, tempat bakar roti tu, maka tanda permulaan tufan tu dah nak datang, air keluar daripada tanah. Bayangkan dekat api tu, air tu boleh keluar daripada tanah. Itu tanda dia. Bercurah-curah keluar, dah mula keluar. Dia macam keluar daripada bumi. Okey, itu tanda dia. Okey. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, dia punya tanda-tandanya, maka kita kena kembali tengok kepada surah Al-Qamar. Kita tengok dulu dalam surah Hud. Tengok sekejap surah Hud dulu. Okey, patah semula kepada surah Hud. Cuba lihat ayat 40-41. 40 dan 41. Okey, 40 sehingga 41. Okey, tengok suratul Al-Qamar. Okey. Tengok dalam surah Al-Qamar. Okey. Jumpa tak muka surat 17 terjemahan dia? Ayat 40-41. Okey, kita lihat dulu ayat nombor 40. Okey, kalau kita tengok ayat nombor 40 lah. Ayat nombor 40.
Allah mengatakan apa? Sehingga apabila datang hukuman kami untuk membinasakan mereka, datang hukuman kami untuk membinasakan mereka, lalu air memancut-mancut keluar daripada bumi. Dekat sini. Ini ayat surah lain lah. Okay, ini surah lain. Ini dalam surah Hud. Tanda dulu dekat situ. Okey, tajuk dia tanda tufan akan bermula. Air memancut-mancut keluar daripada bumi. Melalui apa? Melalui at-tanur. Dekat situ akan jumpa dekat nombor 40. Kita baca ayat nombor 40 sekejap. Ayat nombor 40, Allah kata hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Sama seperti surah Al-Mu'minun. Okey. Buka surah Al-Qamar. Buka surah Al-Qamar pula. Buka dalam suratul Qamar. Okey, buka dalam suratul Al-Qamar. Okey, lihat ayat nombor 11 dan ayat nombor 12. Ayat nombor 11 sehingga ayat nombor 12. Okey. Ini termasuk dalam tanda juga. Ini kita nak cari jawapan. Macam mana air tu dia boleh memancut, dia boleh mula keluar daripada tanah. Okey, macam mana boleh keluar air tu daripada tanah? Okey, jawapan dia ada pada suratul Qamar. Okey, ayat nombor 11 dengan ayat nombor 12. Okey. Ini termasuk tanda tufan tu akan berlaku. Jadi baca ayat nombor 11. Allah kata apa? Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Okey. Lepas tu Allah kata wafajjarna al-arda uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Okey. Tengok terjemahan dia. Tengok terjemahan nombor 11. Muka surat nombor 4 dalam himpunan surah. Okey. Allah kata, maka kami membukakan pintu-pintu langit. Okey, ini juga di antara tanda tufan itu akan berlaku bagaimana Allah datangkan hujan yang sangat banyak daripada langit. Semua pintu-pintu langit dia akan terbuka. Allah bukakan. Turun hujan. Lepas tu ayat nombor 12 Allah kata, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Di sinilah di antara jawapan macam mana air tu boleh keluar daripada tanur. Seperti yang kita baca dalam surah Al-Mu'minun. Okey, rupa-rupanya memang Allah telah perintahkan bumi ketika itu supaya air yang tersimpan di bumi keluarkanlah kau. Keluarlah. Okey, Allah pancarkan. Okey, jelas? Boleh faham Boleh faham? Okey. Lepas tu, selepas air turun lebat daripada langit, air di bawah tanah keluar melalui at-tanur, mencurah-curah. Maka apa yang berlaku? Lalu bertemulah ia. Maka bertemulah air langit. Frozen ke? Frozen Ustaz punya mic. Ustaz punya line. Terus sekejap mungkin boleh. Tengok Ustaz. Ada Ustaz ada je ni tapi line Ustaz kot.
Saya terputus tadi. Bukan terputus, saya punya bateri laptop saya lah lama dia macam tu. Dia dah berusia sangat ya. Penat dia. Pap dia padam. Tak apa, saya dah backup lah. Okey. Laptop ni pun dia beri mesej dekat saya. Tuan punya laptop, engkau pun macam aku, dia kata. Okey, sudah berusia. Okey. Jadi kita teruskan. Boleh dengar suara saya dengan baik tak? Boleh Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Okey. Boleh. Okey. Jadi bertemulah air. Air apa yang bertemu? Air daripada langit bertemu dengan air daripada tanah, yang keluar daripada tanah. Okey, dah habis cerita tu, kita patah semula kepada surah Al-Mu'minun. Okey, patah semula suratul Mu'minun, berpatah kembali kepada suratul Mu'minun. Okey. Dah buka. Okey. Sekarang apabila air di langit dengan air di bumi sudah pun bertemu, okey, maka tanda banjir tu dah berlaku. Maksudnya hujan lebat, lepas tu air dah mula mencurah-curah daripada bumi. Allah perintahkan apa kepada Nabi Nuh alaihi salam? Allah mengatakan fasluk fiha min kulli zawjaini ithnaini. Okey. Mula-mula Allah kata, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang. Allah kata setiap. Tengok ya perkataan setiap. Okey, perkataan setiap bermakna apa? Dekat sini bermakna semualah. Perkataan min kulli. Setiap ni maknanya umum. Okey, setiap apa? Zawjaini ithnaini, daripada setiap haiwan. Dalam bentuk apa? Sepasang. Zaujainis naini. Ini menunjukkan apa? Kita baca dulu dekat sini. Okey. Haiwan. Okey. Faham dekat sini ya? Dapat kan? Okey. Faham dekat sini. Maksudnya dekat sini Allah sebut suruh bawa ke dalam bahtera tu siapa? Haiwan kan? Haiwan. Okey. Nanti kita akan tanya soalan. Kenapa suruh bawa haiwan dulu? Sepatutnya naikkanlah manusia. Ada jawapan dia. Allah ni dia maha bijaksana. Okey. Setiap haiwan. Lepas tu Allah kata apa? Wa ahlaka. Dan keluargamu. Okey. Faham Maksudnya dua lah. Satu, setiap jenis haiwan. Lepas tu keluargamu. Tapi tak semua keluarga dia. Kecuali Allah mengatakan illa man sabaqa alaihil qawlu minhum. Kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atas mereka. Okey, kecuali orang ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada keluarga Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey. Jadi dekat sini kita dah tahu ada dua makhluk yang Allah minta bawa di atas kapal tu. Pertama, semua jenis haiwan yang berpasangan tu maknanya jantan dan betina. Termasuklah ahli keluarga Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey. Dapat maklumat di situ?
Okey. Kita kena lihat dalam ayat lain pula. Okey. Dapat ke dulu maklumat tu? Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, sekejap ya. Sila buka dalam surah, cuba buka dalam surah Hud. Okey, buka dalam surah Hud. Okey, buka dalam surah Hud, buka dalam surah Hud. Kita nak tengok ayat lain, maklumat dalam surah Hud yang kena bawa siapa ni atas kapal tu. Okey. Buka surah Hud. Okey, lihat ayat nombor 40. Lihat ayat nombor 40. Okey. Surah Hud. Okey, surah Hud buku surat berapa dalam himpunan nota himpunan surah? 17 Ustaz. 17. Okey, jazakillahu khairan. Alhamdulillah. Okey. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 40. Okey. Kalau kita baca dekat ayat nombor 40, Allah mengatakan, okey, Allah mengatakan dekat ayat nombor 40 tu, Allah mengatakan qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu. Okey. Dia ada pertambahan. Okey, kat sini dia sama ayat, sama macam surah, sama tak macam surah macam surah Al-Mu'minun? Sama. Sama kan? Tapi ada yang tak sama. Sebab tu dekat sini ibu-ibu akan dapat belajar macam ada pengulangan, betul tak? Tapi sebenarnya dia bukan pengulangan. Kenapa? Tengok ya. Yang saya tanda warna selepas qaulu tu kan? Dia ada ayat tambahan. Dekat mana? Waman amana. Waman amana. Yang saya tandakan dengan warna pink ni, waman amana, maklumat waman amana tiada dalam suratul Mu'minun. Betul tak? Kalau kita buka surah Al-Mu'minun kan, kita hanya jumpa kejap ya. Kita hanya jumpa Allah mengatakan apa? Allah hanya kata sampai perkataan apa? Illa man sabaqa alaihil qawlu minhum. Okey. Dalam suratul Mu'minun kita hanya tahu dua sahaja golongan yang akan naik kapal. Haiwan dan ahli keluarga dia. Tapi bukan semua ahli keluarga dia. Bukan semua. Yang beriman je. Okey. Tetapi dekat surah Hud, Allah Ta'ala berkata ada satu lagi kumpulan. Ini kumpulan ketiga. Waman amana. Okey. Yang pertama apa? Yang pertama zaujaini tsnain. Ini kumpulan satu. Kumpulan dua apa? Wa ahlaka. Tiba-tiba ada ketiga. Saya sebut maklumat ini supaya tuan-tuan dan puan apabila nak faham sesuatu ayat Quran, okey, terutama kisah-kisah dalam Quran, okey, jangan dipinggirkan merujuk kepada ayat-ayat lain yang mempunyai tema ataupun topik yang sama. Nampak tak faedah dia apa kita dapat? Faedah yang kita dapat mengetahui ada satu lagi golongan manusia yang naik atas kapal tu. Siapa dia? Waman amana. Siapa waman amana tu? Kita kena tengok dalam terjemahannya. Tengok dalam terjemahannya. Okey. Ayat nombor 40 tadi. Okey, ayat nombor 40. Kita tengok muka surat nombor 17. Perlahan-lahan kita belajar. Sambil ibu-ibu belajar tadabbur, ibu-ibu juga patut kena belajar bagaimana cara
Lepas ni dah tahu dah. Kalau nak faham satu ayat Al-Quran, apa kena buat? Cara yang paling awal kita kena lakukan adalah kalau mampu pergi cari ayat-ayat lain dalam surah lain yang ada topik yang sama. Jadi dekat sini Allah kata apa? Bawalah di dalam bahtera itu setiap jenis haiwan berpasangan. Ini kita dah sebut tadi. Ini kumpulan yang mana? Ini kumpulan yang pertama. Okey, saya kena warna lain lah supaya lebih nampak. Okey. Kumpulan pertama. Siapa lagi? Bawalah keluargamu. Ini kumpulan yang kedua, keluargamu. Tapi siapa lagi kata Allah? Juga bawalah orang yang beriman. Orang beriman di sini maknanya bukan ahli keluarga Nabi Allah Nuh. Jadi kalau kita gabungkan ayat 27 suratul Mu'minun dengan ayat 40 surah Hud, kita mendapati berapa golongan yang akan naik ke dalam kapal itu? Ada tiga. Okey. Yang pertama, haiwan. Yang kedua, ahli keluarga Nabi Allah Nuh yang beriman saja. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman, yang bukan ahli keluarga Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita nak kecilkan lagi, ada manusia, ada haiwan. Dua je. Manusia pula terbahagi pada dua. Ahli keluarga dia, bukan ahli keluarga Nabi Allah Nuh. Okey. Jawapan satu lagi, manusia maknanya ahli keluarga Nabi Nuh dengan orang yang bukan ahli keluarga Nabi Nuh nak naik kapal tu ramai ke atau sedikit? Ramai ke sedikit? Sedikit. Sedikit, Ustaz. Macam mana kita tahu dia sedikit? Kat bawah tu tulis. Dekat bawah Ayat tu surah Hud ayat 14 tu ada tulis. Ayat 14 surah Hud. Ya. Okey. Kalau tengok dekat bawah tu kita jumpalah Allah kata tidak ada Ayat orang 40, ayat 40. Ayat 40. Tidak ada orang yang beriman turut bersama-samanya melainkan sedikit sahaja. Itulah jawapan dia. Maknanya manusia ni atas bahtera tu tak ramai. Sama ada keluarga dia dan juga orang yang bukan ahli keluarga dia. Okey, dah selesai maklumat tu. Kita patah semula kepada maklumat yang berikutnya adalah sekadar dah naik kapal kan? Dah naik kapal semua kan? Dah naik dah kapal tu, maksudnya air tu dah mula mencurah, dah keluar banyak dah. Maknanya kapal tu apa? Kapal tu dah mula nak bergerak. Okey. Kita patah balik suratul Mu'minun. Okey Suratul Al-Mu'minun. Okey. Jadi, kalau kita patah balik kepada ayat nombor 27, lepas tu ketika mana Allah memerintahkan Nabi Allah Nuh naik ke dalam bahtera, bawa tiga golongan tadi tu, maka Allah mengatakan wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Allah mengatakan dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim. Di sini kita dapati Allah telah menyebutkan mereka yang akan dilemaskan, yang akan diazab dengan tufan itu, mereka adalah kaum yang zalim. Kenapa kita kena tekankan maklumat ni? Untuk menunjukkan Allah tidaklah zalim. Faham tak? Yang zalim tu manusia tu sendiri yang zalim. Supaya kita ni bersangka baik dengan Allah. Sebab kalau kita baca setakat ni kita kata
Allah ni kita belajar ada sifat rahmat, ada sifat rahman, tapi kenapa dia nak azab orang yang tak nak beriman? Sepatutnya dia bagilah peluang. Tapi kita dah belajar kan, peluang tu dah bagi lama sangat, 950 tahun. Allah Ta'ala sendiri menyebutkan orang yang zalim, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan banjir yang besar. Allah kata jangan merayu. Jangan merayu ni maksudnya jangan ada sifat rasa kesian, jangan nak minta tangguh-tangguhkan lagi kan. Sampai waktu tu mereka akan ditenggelamkan. Okey. Jadi kita pergi kepada, kita boleh baca dekat huraian tu. Apa makna jangan merayu tu ada dekat tafsiran Ibnu Katsir. Okey. Dah selesai, kita pergi ayat nombor 28. Tuan-tuan, ya Allah rahmati sekalian, kalau kita baca dekat surah Mukminun ni kan, okey, kenapa hanya dalam suratul Mukminun dengan surah Hud sahaja yang ada ayat tentang suruh naik di atas kapal manusia-manusia ini? Kita dah sebut mula-mula dulu. Okey, dia ada perkaitan dengan nikmat apa sebelum ni? Nikmat haiwan ternakan yang dijadikan sebagai kenderaan. Okey. Jadi kita terus pergi kepada ayat nombor 28. Okey, sekarang kapal tu dah mula apa? Dah mula nak berlayar. Okey, dia punya flow dia kena tulislah. Kita kena sambung. Lepas doa tadi, Allah perintah buat kapal, buat bahtera. Okey, lepas tu turunlah, maksudnya datanglah tanda-tanda banjir. Lepas tanda-tanda banjir datang, flow yang berikutnya Allah minta buat apa? Naikkan, bawakan 3 golongan tadi. 3 golongan tadi. Ya. Lepas dah naik tadi, flow dia berikutnya adalah ni jawapan dia, ayat nombor 28. Allah kata apa? فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ. Kemudian, ataupun apabila engkau dan orang-orang yang bersama engkau telah berada di atas bahtera itu. Jadi dia punya flow dia adalah, kita nak tulis ayat apa dekat situ? Naik kapal. Ya, maksudnya keberadaan di atas bahtera itu, maksudnya dia baru nak mula bergerak. Okey, maka Allah minta buat apa? Ataupun tulis kat situ, perintah bersyukur dapat diselamatkan daripada tenggelam. Boleh juga. Ataupun nak letakkan ketika berada di atas kapal. Boleh juga. Tapi faham dia punya kronologi dia. Susunan cerita dia. Okey. Maka ketika dia telah berada di atas bahtera. Okey. Maklumat ni kan, dia maklumat macam Allah terangkan naik atas bahtera tu, dia tak ada maklumat dalam surah lain seperti maklumat ini. Istawaita. Sebab Allah Ta'ala nak linkkan, Allah Ta'ala nak samakan, ada kaitan dengan sebelum ni kan, kita dapat nikmat haiwan ternakan sebelum ni. Kita dah belajar kan? Okey. Jadi Allah kata, apabila engkau telah berada di atas bahtera itu, Allah minta Nabi Allah Nuh menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia telah terselamat. Allah mengatakan, faqulil hamdulillah. Maka hendaklah engkau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucapan segala puji bagi Allah ni merupakan ucapan apa? Adalah ucapan rasa syukur. Salah satu fungsi ucapan alhamdulillah adalah ucapan yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah.
Atas nikmat apa? Alladzi najjana minal qaumil zalimin. Yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Okay. Daripada orang-orang yang zalim. Okey. Faham dekat situ? Okey. Kalau kita nak ambil surah lain satu lagi, okey. Kita kena buka satu surah lain apa yang Nabi Allah Nuh dia berdoa juga. Siapa ingat yang ayat Bismillahi majriha wa mursaha. Ingat tak dalam surah apa? Zukhruf. Ha? Bukan. Ayat yang Bismillahi majriha wa mursaha. Zuhruf ya? Ya ke? Surah Zuhruf. Dalam surah apa tu? Buka surat nombor 14. Dalam surah Hud. Buka dalam surah Hud. Okey. Tulis ini untuk tambahan ya. Okey, kita buka surah Hud. Kita tengok ayat ni 41. Okey, tengok buka surat nombor 14 untuk ayat Quran dia. Okey, tengok ayat nombor 41. Tengok Allah mengatakan apa? Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Maka dekat sini ada maklumat lain yang Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang apa yang mereka patut lakukan apabila sudah berada di atas kapal tadi. Okay. Baca ayat nombor 41. Tengok. Dan Nuh berkata, okay, naiklah kamu sekalian ke dalam bahtera dengan menyebut apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Wa ini sampai kepada ayat hujung itulah. Okey. Jadi dekat sini kita dapat ada dua ucapan yang disebutkan oleh Nabi Allah Nuh. Okey. Ketika bersama dengan pengikutnya apabila berada di atas bahtera. Apa dia? Iaitu ucapan rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka daripada ditenggelamkan. Yang kedua, mereka mengucapkan ucapan Bismillah. Okay, ketika berlayar dan ketika berlabuh. Okay. Maknanya mereka membaca Bismillah. Okey. Dapat? Okey. Kita patah semula kepada ayat nombor 2. Kita terus pergi kepada ayat nombor 29. Okey. Dah faham ayat ni? Okey. Jadi kita terus pergi ringkasan cerita dia kan. Kalau nak ambil cerita lagi kan. Okey. Berapa lama bahtera tu dia berlayar? Allah tak ceritalah pada kita. Betul tak? Siapa tahu berapa lama bahtera tu dia berlayar? Tahu tak? Tuan-tuan, siapa dapat tahu? Tak tahu? Tahu ke? Tak tahu, Ustaz. Pasal apa tak tahu? Pasal apa Tak tak berani tahu? tak berani nak teka. Okey. Sebenarnya kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi tahu lah. Tu Tak jawapan dia lah. dinyatakan.
Ya, tidak dinyatakan di dalam Quran. Cuma, okey. Kalau kita baca ayat 29 ni, Allah Ta'ala dah cerita dah nak berlabuh. Tapi apa kata, kita sambung flow setelah naik bahtera tadi, kan? Dia ucap 2 kalimah tadi. Apa kata kita menghayati lagi ketika berada di atas bahtera tu, kita nak tengok bahtera, dia punya tajuk dia, bahtera berlayar di atas tofan yang besar. Kan? Jadi nak tahu berapa tinggi air yang Allah bawa turun tu. Kan? Tengok ayat nombor 42 surah Hud. Buka balik surah Hud ayat nombor 42. Surah Hud ayat nombor 42. Dah buka dah? Dah Ustaz. Dah, Dah. Ustaz. Kita tengok ayat nombor Surah 42. 18. Okey. Kita seolah-olah sekarang sedang berada di antara bahtera Nabi Allah Nuh. Okey. Okey. Apabila berada di bahtera Nabi Nuh tu, Allah Ta'ala cerita macam mana berlayarnya bahtera yang besar tu. Okey. Maka ayat nombor 42. Allah kata apa? Allah mengatakan وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Macam mana bahtera tu dia berlayar. Okey. Okey. Jelas Okey, jom kita tengok macam mana tahap air itu. Tengok ayat nombor 42, terjemahan dia. Allah mengatakan, bahtera itu bergerak laju, membawa mereka dalam gelombang ombak yang tinggi, seperti apa? Seperti gunung. Jabal. Maknanya air dia setinggi gunung. Pernah tak kita semua melihat dalam sejarah banjir dekat dunia ni, airnya telah menyamai gunung? Tak pernah, Ustaz. Ada, Tak Ustaz. pernah. Tsunami pun tak macam tu. Tsunami Ya. pun tak tinggi macam tu. Ya. Banjir paling tinggi pun mungkin kita jumpa dia telah sampai kepada menutup bumbung kan. Mungkin. Tapi tak pernah sampai setinggi gunung. Nampak ya? Nampak air itu macam mana dia telah memusnahkan siapa saja yang berada di bawah. Okey, selesai maklumat ini. Okey, sekarang kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Dah sampai dah kan? Jadi kita ringkaskan. Kalau nak buat kronologi ni seronok. Kita boleh buat insya-Allah kita boleh ajar teknik macam mana nak mendapat maklumat kisah-kisah para nabi. Dia bukan sekadar kita kumpul ayat je. Dia ada kaedah dia. Memahami kisah-kisah. Insya-Allah kalau kita boleh bersemuka nanti, saya pun tengah mencari tempat-tempat yang sesuai untuk lokasi Akademi Tadabbur ni. Untuk kelas berbentuk bengkel kan. Okey. Jadi kita dah sampai kepada bahtera tu. Sekarang kita nak pergi kepada bahtera tu dah nak berlabuh. Tapi belum lagi berlabuh. Tapi dia nak sampai dah kepada berlabuh. Maksudnya sebelum turun. Maknanya bahtera tu dah nak sampai kepada tempat berlabuh. Sebab kita pun dah nak habis dah dalam suratul Al-Mu'minun. Okey, jadi kita masuk kepada ayat 29. Allah mengatakan apa? Wa qur rabbi anzilni munzalan
Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Okey. Okey. Allah mengatakan dan berdoalah. Okey, Allah perintahkan Nabi Allah Nuh supaya dia berdoa. Ketika naik itu berdoa, berada di atas batu itu berdoa, maka nak turun itu pun dia kena berdoa kepada Allah. Okey, dia nak landing dah sekarang ni. Okey. Dia nak berhenti berlabuh. Dia nak dah sampai kepada maklumat ni. Okey, jadi belum sampai lagi. Tapi dah nak sampai, Allah mengatakan, wah Nuh berdoalah, wahai Rabbku, Rabbi, anzilni munzalan, turunkanlah aku. Okey, di satu tempat yang diberkati. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Turunkanlah aku di tempat yang tempat itu diberkati, dan engkaulah sebaik-baik pemilih tempat yang akan diberkati. Okey, ini doa ni pun boleh amal. Kita jangan baca qul kat situ. Kita terus Rabbi anzilni, nak pindah rumah ke, nak pergi mana-mana tempat ke, ya boleh kita amalkan secara umum. Boleh baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Okey, boleh baca. Okey, sekarang kita nak lihat, okey, kapal tu dia berlabuh. Okey, sekarang ni dia belum sampai lagi, dia belum berlabuh lagi, okey. Tapi Nabi Allah Nuh diperintahkan oleh Allah supaya Allah pilih tempat mana yang paling sesuai untuk berlabuh. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada berlabuh dulu. Okey. Kapal tu berlabuh, dia berhenti. Adakah ketika air itu masih ada ataupun macam mana? Siapa boleh bagi jawapan dia? Maksudnya air sudah habis, semua dari terang di bumi. air apa kak? Air tu telah Surut. tersurutlah dah ketelan di bumi lah, semua air itu, air langit, air bumi telah pun ditelan oleh bumi air tersebut, maka barulah bahtera Nabi Nuh tu berlabuh. Ayat ada lagi Ustaz. Ada ayat yang Ayat ada lagi Ustaz. Hud, Ayat ada Hud lagi. ayat 44. Ayat ada lagi Ustaz. Ayat 44 baru dia kata doa tu suruh air surut tu. Yalah. Okey, maksudnya dia berlabuh tu setelah Allah perintahkan air tu menjadi surut. Maksudnya kalau kapal-kapal biasa kita tengok dia berlayar tu, air laut tu masih ada lah kan, turun kan dekat pinggiran laut. Tapi dekat sini dia tidak ada tempat pelabuhan. Dia berlabuh dengan Allah yang melabuhkan dia, dengan Allah perintahkan apa? Okey, kita minta buka ayat nombor 44. Minta buka pada ayat nombor 44 surah Hud ya. Okay, kita tengok ayatnya terlebih dahulu, berada pada muka surat nombor 14. Tengok muka surat nombor 14. Tengok rujuk pada ayat nombor 44. Okey, tengok ayat nombor 44. Allah mengatakan apa? وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ. Okey, kita baca sampai ayat ni dulu. Allah perintahkan kepada air. Maksudnya kalau kita faham ayat ni, fahamkan ayat ni. Okey, kita tengok ayat nombor 44 dulu. Okey. Ayat nombor 44. Tengok ya.
Setelah itu, tengok muka surat nombor 18 terjemahan dia. Setelah itu diperintahkan kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu. Dan Allah kata pada langit, wahai langit, berhentilah daripada hujan. Tuan-tuan. Allah perintahkan bumi ni, dia serap air, dia zup, dia telan lah. Agak macam mana kalau perkataan telan? Telan. Dia bukan sikit-sikit move dia, one shot Sekali lah. arung, Kata Ustaz. orang. Sekali arung. Ya, sekali arung macam tu. Terus air tu surut, langit berhenti turun hujan. Maknanya, waktu kapal tu berlayar, air hujan masih turun ke tak turun? Turun, Ustaz. Kalau kita faham pada ayat ni, waktu kapal tu berlayar, rupa-rupanya air masih keluar dari tanah, dan masa tu hujan masih lepas. Sampai setinggi gunung. Dapat bayangkan tak? Kapal berlayar dalam hujan. Kan? Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Berhentilah daripada hujan. Okey, Allah kata langit berhenti daripada turunkan hujan. Lepas tu Allah kata, dengan sebab itulah surutlah air dan terlaksanalah perintah Allah itu. Maknanya Allah bagi tahu, maka setelah hujan tu berhenti, air bumi tu telah ditelan, tidak keluarkan lagi airnya, maka Allah Ta'ala kata, selesailah apa yang Allah Ta'ala nak buat untuk binasakan kaum Nabi Allah Nuh. Okey, kalau dah berhenti, so bahtera tu akan apa? Dia pun akan berlabuh. Dia berlabuh di mana? Mari kita baca ayat nombor 44 sekali lagi. Dalam ayat 44 tu ada jawapan dia. Maka Allah mengatakan dekat mana? Wastawat 'alal judi. Wastawat 'alal judi. Gunung Judi. Ya. Jadi Allah mengatakan bahtera itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Berlabuh di atas gunung Judi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tumpang tanya, saya nak tanya Ustaz. Ada orang bagi ayat ni untuk doakan masa kalau ketika hujan lebat atau banjir besar. Boleh ke Ustaz? Apa? Masa banjir besar dan hujan lebat kan? Masa banjir besar dan hujan lebat. Baca doa ada apa? Ada yang mengajarkan baca doa ni. Sesuai ke? Saya rasa ini ayat daripada Allah kan. Sebab kalau ikut ayat ni daripada Allah. Bukan Allah suruh kita memohon dengan doa ni rasanya. Ya. Macam mana pandangan Ustaz? Kalau yang sunnah Nabi SAW ajar kita, kalau hujan, ingat yang hujan ni adalah rahmat. Hujan ni sumber air. Okey. Cuma kita minta pada Allah yang Nabi ajar doa hujan lebat tu apa? Sepatutnya. Kita baca apa doa ni? Siapa boleh kongsikan? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi ikut sunnah Nabi kita baca, ya Allah, engkau turunkanlah hujan yang boleh mendatangkan manfaat. Minta pada Allah macam tu. Jadi cukup dengan doa yang Nabi ajar, Allahumma sayyiban nafi'an. Allah turunkanlah hujan. Ada berlega dalam WhatsApp lah, sebab dalam WhatsApp macam itulah. Jadi adalah pro and contra-nya. Kalau pada pendapat saya, kalau kita gunakan ini macam ayat ni daripada Allah. Kekuasaan tu semuanya daripada Allah. Siapa kita nak menyuruh langit menciptakan hujan dan bumi menelan air? Pada saya lah, itu pandangan saya. Ya. Jadi saya rasa tak sesuai kan? Ya, sebab saya tanya Ustaz ni kebetulan. Kalau ayat tu pasal hujan saja tak apa, tapi dalam kisah Nuh ni ayat tu dia datang daripada bumi juga. Jadi kalau hujan kan dari langit.
Ya. Jadi Memang membawa doa, rahmat ya. Jadi yang kita doa pada Allah adalah supaya Allah turunkan hujan, tapi hujan tu hujan yang boleh bagi manfaat. Ya. Kalau Jadi dalam tak kisah, sempat ya. dia tidak kena pada konteks dia. Kenapa dia Ya, nak betul. minta Allah Ta'ala tak turunkan sedikit hujan? Kalau kita baca pada ayat ni, Allah Ta'ala minta hujan tu berhenti terus. Maknanya setitis air pun tak turun. Jadi sayanglah sebab sepatutnya air hujan ni menjadi sumber kepada elektrik, menjadi sumber kepada tanam-tanaman. Sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan. Ya. Lepas tu dalam kisah Nabi Allah Nuh ni, hujan tu hujan yang membinasakan. Sebab tu kita minta kepada Allah, turunkanlah hujan ya Allah, tapi hujan yang memberi manfaat. Memberi manfaat tu Allah Ta'ala Maha mengetahui berapa kuantiti yang patut turun. Okey. Kat situ kita minta seperti mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama. Okey. Jadi bahtera tu pun berlabuh di mana? Di atas gunung Judi. Okey. Selesai dah? Okey, dah berlabuh lah. Jadi isunya adalah di manakah terletaknya gunung Judi ini? Siapa yang pernah mempelajari tentang gunung Judi ni? Pernah baca penemuan dari sudut arkeologi ke? Pernah tak? Di Turki ya Ustaz. Di Turki. Ada pendapat mengatakan di Sri Lanka, Ustaz. Saya baca. Okey. Armenia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada mengatakan di Jazirah Ibnu Umar, di antara di Shimal ni macam kawasan Iraq. Ini kajian daripada para ulama sejarah lah, seperti Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan. Ada banyak pendapat lah. Okey. Cuma dekat Iraq tu cuba kita cari. Ada satu bandar. Dia dekat dengan satu bandar dekat kawasan Iraq. Kita tengok dalam peta atau kita pergi sejarah tengok ada tak orang namakan Jabal tu Jabal Judi. Mungkin boleh dibincang-bincangkan lah. Okey. Tetapi yang paling penting bukan kita nak cari lokasi tu. Okey, kerana memang Allah tidak sebutkan pun untuk mengekalkan tapak kapal tu ke, tak ada. Dia berbeza kalau dalam kisah Fir'aun, memang Allah Ta'ala tak nak mayat dia tu hilang di bawah lautan, Allah damparkan dia ke pinggir laut. Dia berbeza dengan kalau kita baca kisah Hud nanti, memang Allah kekalkan sisa baki tempat tu. Tapi kalau macam kisah Nuh ni, Allah Ta'ala tidak sebutkan. Cuma Allah kata hujungnya, dia berlabuh di atas gunung Judi. Okey. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Saya pernah terbaca baru ni mereka ahli arkeologis baru berjumpa image rock seperti macam shape bahtera Nabi Nuh di atas gunung Judi yang mereka katakan bahawa di Turki. Itu baru saja mereka dapati. Mungkin saya baca dalam tahun 2 tahun yang baru ni. Betul ada. Saya cuba nanti dapatkan mana source dia dan saya akan inform lah sebab saya terbaca baru dia orang dah dapat evidence banyak yang menunjukkan ialah okey sebelum tu banyak tempat diklaim sebagai gunung Judi, maka tapi baru ni dia orang dah archaeologist dah find out dia punya dimension punya ukuran tu pun dah menunjukkan macam ark lah Noah ark ni.
itu yang terkini lah saya ni, tapi saya akan cuba dapatkan balik apa source dia. Okey, okey. Wallahu ta'ala alam, saya pun tak boleh nak mengiyakan kerana Al-Quran tidak menyebutkan berapa saiz dia. Ya. Tapi Jadi mereka daripada segi diorang calculate lah the amount tu, diorang dah macam tak tahulah macam mana tu. Tapi adalah perbincangan mereka yang memberikan fakta-fakta yang menunjukkan bahawa ini kemungkinan lokasi lah. Tapi saya pun tak beranilah. Tapi Ustaz, bila Allah dalam surah ni Allah sebutkan, dalam Al-Quran Allah sebutkan nama bukit itu, adakah dia memberikan kita menyuruh kita mencari? Kalau tidak, mengapa dia nak beri nama? Dia just remain silent lah, just kata di atas bukit. Tetapi bila dia memberikan nama, apakah implikasi di situ? Adakah menunjukkan kita kena cari lokasi itu? Kalau tidak, dia just biar kata dia berlabur di atas gunung. Tetapi dalam kes ni dia sebut nama. Jadi takkanlah kita mesti Allah tidak akan meletakkan satu huruf pun tanpa reason. Tetapi mengapa dalam kes ni Allah sebut nama judi? Okey. Dia wallahu ta'ala alam, kita pun tak boleh justify seperti Allah meminta kita mencari nama tempat tu, sebab kalau kita nak fikir nama tempat, macam mana pula dengan isu Ashabul Kahfi yang pergi kepada satu gua? Maknanya adakah Allah Ta'ala nak menyuruh kita mencari gua tersebut? Justify dia. Faham tak maksudnya? Dalam kes tu, gua tu tidak diberi nama. Jadi it is impossible untuk kita nak cari any gua. Tetapi dalam kes yang ini Allah berikan nama. Jadi ada perbezaan di situ. Jadi kita persoalannya, mengapa dalam kes gunung ni Allah berikan nama? Okey. Kalau kita kata macam tu, gunung gua Ashabul Kahfi tu boleh cari. Kalau nak cari, contoh, mereka melihat dari sudut matahari yang ketika dia terbit, ketika dia terbenam. Kalau kita baca dekat satu kahfi tu, okey, kan Allah kata matahari tu ketika dia terbit, ketika dia terbenam macam mana cahaya dia. Jadi sebab itu ada orang pergi berusaha mencari gua itu gua yang mana. Tetapi kalau kita baca dalam sejarah ada banyak pendapat. Tapi kalau saya baca dalam kitab Arab ni, dia tidak mengatakan ia berada pada Turki. Dia sebut dia dekat dengan satu bandar yang hampir kepada Iraq yang dikenali. Ini kata pakar-pakar lain. Sebab tu kita kata, wallahu ta'ala alam, bukit judi yang mana satu? Wallahu ta'ala alam. Okey, dari sudut adakah kita kena pergi mencari tempat itu? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagi kita walaupun kita tak tahu tempat tu yang mana satu, tetapi daripada kita bincang kronologi, sinopsis semua tu, sebenarnya kita seperti sudah mendapat dia punya ibrah dia. Jadi wallahu alam. Saya tak dapat nak kata secara muktamad tak perlu cari tempat itu pun tak boleh juga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dekat mana sebenarnya tempat al-judi itu? Dia sama juga seperti mana yang Allah Ta'ala nak selamatkan mayat Firaun tu. Isunya adalah kenapa Allah Ta'ala nak selamatkan mayat Firaun daripada lemas? Adakah Allah nak menyuruh kita mencari mana mayat Firaun tu? Itu isu dia. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kita tidak boleh menafikan akan kegunaan ataupun ataupun manfaat daripada kajian al-sejarah.
Yang tu kita tak boleh nak nafikan ya. Cuma untuk menentukan secara muktamad itulah tempat yang sebenar-benarnya yang Allah sebut dalam Quran, yang itu tak boleh. Tetapi kita boleh menggunakan hasil-hasil kajian ahli sejarah untuk membantu kita dari sudut memberikan kesan pada kita. Mungkin. Tapi untuk menentukan tempat itu yang sebenar-benar Quran kata, ini perkara yang boleh diperbincangkan. Faham tak maksud dia? Maknanya kita tidak mengatakan maksudnya mengatakan secara total, maksudnya Allah sebut nama judi tu mesti maknanya Allah suruh kita mencari. Tidak. Sebab dalam ayat Quran Allah tak ada menyebutkan tentang tempat tu. Dia berbeza macam kisah kaum Ad, macam kisah kaum Samud tu, memang Allah kekalkan tempat tu. Kenapa Allah kekalkan tempat tu? Kerana orang-orang Arab musyrikin, mereka kalau dia lalu lalang, mereka nak pergi berdagang ke Syam ataupun mereka nak pergi berdagang ke Yaman ketika musim sejuk, Syita, Iwafif, mereka akan lalu tempat tu. Itu memang ada, memang tempat tu kekal. Macam kita baca kisah kaum Nabi Lut kan? Begitu. Bahkan dalam hadis memang Nabi ada sebut, kalau lalu tempat-tempat itu kena cepat-cepat beredar. Tetapi dalam kisah judi ni tidaklah dapat ditentukan secara muktamad lah. Okey, kalau kajian tu ada diguna satelit ke apa, wallahu ta'ala a'lam. Kalau ia ada persamaan tak apa, kita boleh ambil manfaat dia. Tapi untuk kita kata secara mutlak, maksudnya Allah Ta'ala sebut nama tempat tu untuk kita cari tempat itu, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saya tak dapat nak menyebut dari sudut mengiyakan pun tidak, mentidak pun tidaklah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tadi di situ saja setakat yang mampu saya nyatakan. Betul, kita tak nafikan semua yang Allah sebut tu ada hikmah. Tetapi kalau kita pegang kepada semua Allah sebut tu, kita perlu mencari hikmahnya, nanti kita akan tahu semua benda lah. Sebab itu Allah Ta'ala letak dalam Quran ni memang ada benda kita tak akan tahu. Faham tak maksud dia? Sebab tu adanya huruf-huruf yang terpotong. Jadi adakah kita nak kata huruf tu huruf Quran terpotong, maksudnya kita kena cari juga apa makna alif, apa makna lam, ada makna mim. Kena faham tak maksud dia? Sebab tu Allah ada letakkan dalam Quran ayat-ayat mutasyabihat. Kena faham dekat situ. Kita kena faham bahawa semua ayat Quran Allah Ta'ala tidak, sebab itu kalam Allah, ingat ia adalah kalam Allah. Okey, pasti kalam Allah tu dia ada sebab, dia ada hikmah. Cuma adakah kita mampu untuk mengetahui semua hikmahnya? Itu Allah Ta'ala a'lam bissawab. Okey. Jadi kita dah sampai kepada kapal tu berlabuh, maka kita pergi kepada ayat terakhir yang Allah mengatakan, ayat 30 surah Al-Mu'minun. Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Okey. Sesungguhnya pada demikian itu, sesungguhnya ni penting pada pengukuhan. Pengukuhan perjalanan itu, Allah kata sesungguhnya pada demikian itu yang kisah Nabi Allah Nuh tu terdapat la ayatin. Okey, kena bulatkan perkataan la tu. Dekat la tu dia mengukuhkan lagi tentang mesej di sebalik kisah Nabi Allah ni. La terdapatnya tanda-tanda. Okey, terdapatnya la ni menunjukkan bahawa benar-benar terdapatnya ayat tanda-tanda wa in kunna lamubtalin, dan sesungguhnya kami tetap menguji siapa? Menguji hamba. Okey, dekat ayat 30 ni dia adalah ending kepada kisah Nabi Allah Nuh. Last kali ending dia apa?
adalah untuk apa? Ibrah. Ni last dia. Ibrah. Tapi last dia kalau kita buat flowchart, tamat. Dia mesti tamat lah. Kalau ada mula, dia tamat. Jadi penghujungnya adalah tamat. Tapi sebelum tamat tu apa? Ibrah. Pengajaran dia. Ada pengajaran. Dekat sini pun Allah Ta'ala kata secara umum pada kisah itu ada pengajaran. Ya? Allah tidak sebut tentang tempat itu. Tapi Allah sebut pada pengajaran. Kalau kita nak ambil pengajaran, sebab tu Allah Ta'ala tidak detailkan kapal tu. Dia bukan isu pada kapal itu. Nak tahu saiz dia, besar dia. Tapi cukup Allah kata air itu setinggi gunung. Okey. Jadi untuk ibrah ni saya minta tuan-tuan dan puan-puan catat. Kita akan tamat hari ini juga dan habis dah. Okey, catat beberapa surah yang Allah menyebutkan dalam kisah itu ada pengajaran. Ada pengajaran. Okey, ibrah dia. Okey, pertama tuan-tuan tulis surah Asy-Syu'ara. Okey, surah Asy-Syu'ara ayat nombor 14. Okey, tulis dekat situ. Surah nombor 26 ayat nombor 14. Allah minta ambil ada pengajaran kisah Nabi Allah Nuh. Okey. Yang kedua surah nombor 29 Al-Ankabut ayat nombor 15. Okey. Kemudian dekat suratul Qamar. Buka dekat suratul Al-Qamar. Suratul Qamar ayat nombor 54. Okey. 54 ayat nombor 13 sampai 16. Okay. Kemudian satu lagi surah Al-Haqqah. Tapi tak ada dalam nota lah. Tapi boleh tulis pada ayat nombor 11 hingga ayat nombor 12. Ni surah Al-Haqqah. Cuba tengok surah Al-Haqqah surah nombor berapa. Okay. Kemudian satu lagi last kali duduk dalam surah Yunus. Okey, tulis surah last kali adalah surah ke-10 Yunus. Tengok pada ayat nombor 41 sehingga ayat nombor 44. 41 sampai ayat nombor 44. Okey. Selesai? Okey. Apa kata kita buka surah terakhir sekali surah Yunus ayat 41 sampai 44 untuk kita melihat penceritaan kisah Nabi Allah Nuh ini sebenarnya adalah untuk diambil pengajaran. Kata maksudnya yang baik itu dijadikan sebagai teladan, yang buruk itu dijadikan sebagai sempadan. Jadi kita buka dalam surah Yunus. Okay, kita tengok dalam surah Yunus. Kita tengok ayat yang kita masukkan tadi. Okay, surah Yunus kita buka pada surah yang ke-10 dalam himpunan surah terakhir sekali. Kenapa saya nak bawa surah Yunus? Kerana kita semua sedia maklum. Dalam surah Yunus cerita pasal siapa? Yunus tu nama siapa Yunus? Yunus nama siapa? Nama Nabi. Okey, Nabi Yunus dia dikaitkan dengan ujian Ikan. apa? Ikan. Telan ikan. Ya, dia kaitan dengan laut. Dekat sini, okey, selain kisah Nabi Yunus selain kisah Nabi Allah Nuh, kenapa Allah pilih Nabi Allah Nuh letak dalam kisah Nabi Yunus? Dia ada kaitan dengan isu air, betul? Laut. Ada satu kisah lagi Nabi yang Allah sebut dalam surah Yunus. Kisah Nabi apa? Dia kaitan dengan laut juga. Kisah Nabi apa? Musa. Ya, kisah Nabi Musa. Dekat situ kita mendapati
Oh, betapa bijaksananya Allah Ta'ala ni dalam dia memilih plot cerita, dia ambil kisah yang ada kaitan dengan laut. Nabi Allah Yunus, ujian di laut. Nabi Allah Nuh juga kisah dengan air yang besar, tufan, dan juga kisah Nabi Musa membelah laut. Itu dia panggil munasabah peletakan kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita baca dekat surah Nuh, last sekali dekat ayat nombor kisah Nabi Allah Yunus tu, kita tengok dekat ayat nombor tadi saya rasa kisah Yunus ayat berapa tadi saya kata? 41 hingga 41 Oh, sampai 44. Bukan. Tapi 44. nota bukan Ustaz. Nota Ustaz ayat 71-73. Ya, bukan. Dia bukan, maafkan saya tersalah ni. Bukan 144. Kejap. Dia sebenarnya 70. Kejap. Dia dekat ayat nombor 73. Baiki. Saya tersalah tu. Bukan 41. 71. Maafkan saya ya. Duduk di atas laut ni terumbang ambing rasa. Ya. Surah Yunus. Oh, sebenarnya. Oh, bukan. Saya ni sebenarnya tersalah. Bukan surah Yunus. Surah Yasin. Surah Yasin ayat 41-44 tu betul. Tapi surah Yunus pun kita guna juga. Surah Yunus, jom kita tengok ayat 73. Tengok ayat 73. Allah mengatakan, فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ. Oh, rupa-rupanya tak tamat juga. Saya tertinggal satu. Macam ni. Tadi saya kata penamat dia apa? Penamat dia tadi tu berlabuh kan? Okey. Penamat dia sebenarnya selepas Ibrah berlabuh Ibrah, sebenarnya kalau kita nak sambung lagi, wujudnya generasi manusia kedua, generasi manusia yang berikutnya. Kalau nak letaklah generasi manusia, sebab orang yang tenggelam tu dia dah mati semua, maka bermulanya zuriat manusia berikutnya selepas zaman Nabi Allah Nuh tu, yang selamat atas kapal tu lah, tamat. Ustaz, ada soalan dekat chat, maknanya banjir tu berlaku seluruh dunia lah. Iyalah. Sebab yang selamat tu yang atas kapal tu saja kan? Generasi kedua umat selepas Nabi Adam. Ya, kita kena tahu macam ni. Manusia yang ada, yang belum lagi kembang biak, yang ada hanya pada zaman Nabi Nuh. Faham ya? Nak dikata satu dunia tu, wallahu ta'ala alam, cuma zuriat manusia yang ada hanya pada zaman Nuh. Nabi Nuh. Faham tak maksud dia? Nak kata dunia tu Allah Ta'ala alam, tapi contoh macam ni lah. Contoh Malaysia ni ada 14 negeri. Contoh. Masa tu manusia yang ada dekat negeri Selangor je. Negeri lain pula ada manusia. Macam tu lah. Faham ya? Itu maksud dia. Jadi dekat ayat tu Allah mengatakan 73. 73 ni Allah mengatakan, kami selamatkan bersama-sama para pengikutnya beriman di dalam bahtera, kami jadikan mereka pengganti-pengganti. Ustaz. Ya. Maksudnya manusia yang ada sekarang ni adalah golongan yang beriman yang terselamat dalam bahtera Nabi Nuh tu lah. Ya. Ya, kita dah sebutkan dah hari tu. Minggu lepas saya dah tanya Ustaz. Nah, dia dekat surah Saffat puan. Kita tengok dekat surah Saffat ya. Kita tengok dekat surah Saffat, dekat ayat nombor 77 jawapan dia. Dekat sini. Kalau buka dekat buku surat, kita ambil masa sikit-sikit ya, dah nak habis dah. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 77, Allah mengatakan apa? Tengok ya, ketika mana Allah kata ayat 76 dulu. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
kami selamatkan dia iaitu Nuh bersama-sama dengan keluarga dan para pengikutnya daripada kesusahan yang hebat. Lepas tu Allah kata 77, kami jadikan zuriat keturunannya sahaja yang apa? Hidup. Yang hidup. Itu jawapan dia. Maknanya kita ni adalah zuriat daripada Nabi Allah Nuh. Maknanya Nabi Allah Nuh ni adalah bapa manusia yang kedua selepas Nabi Adam. Lepas Nabi Adam. Ini jawapan dia. Okey. Tetapi dalam masa yang sama, Allah menghidupkan kita manusia, zuriat Nabi Allah Nuh yang awal-awal yang hidup di atas kapal itu, Allah jadikan sebagai apa? Pengganti-pengganti. Sebagai penyambung zuriat ataupun penyambung khalifah. Ya. Khalifah yang memakmurkan bumi. Maknanya khalifah pertama Adam. Lepas tu khalifah yang kedua adalah orang yang beriman yang berada di atas kapal Nabi Allah Nuh sampailah kepada kita. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah Allah beri peringatan tersebut. Maka tamatlah kisah Nabi Allah Nuh. Sebenarnya kronologi tu boleh buat panjang lagi sebenarnya. Pasal kita tak masukkan cerita anak dia. Okey, itu kena masuk pada tajuk topik khaslah pasal Nabi Allah. Maka cukuplah dengan beberapa siri yang kita ambil untuk kita menghabiskan kisah Nabi Allah Nuh ni. Sebab besar kisah Nabi Allah Nuh ni dalam hidup manusia. Sangat penting kisah Nabi Allah Nuh ini kerana dia adalah bapa zuriat yang kedua yang Allah selamatkan. Yang paling penting sebenarnya adalah kesyirikan yang pertama berlaku di atas muka bumi ini adalah pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Semoga kisah Nabi Allah Nuh ni memberikan kita bimbingan menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan nak belajar apa? Minggu depan kita akan belajar. Ya. Silakan Kak Anis. Ya, Kak Anis. Ya. Jadi Silakan. sementara the whole of the world seumpama menikmati kiamat, tapi hanya bahtera Nabi Nuh sahaja yang dilanjutkan usia. So it's as if macam kiamat, tapi only the special people on the bahtera yang diselamatkan. Boleh tak kita kata macam gitu? Maksudnya terang balik semula. Maksudnya adalah maksudnya seluruh dunia itu dimusnahkan dengan banjir. Seolah-olah it is like kiamat kecil. Melainkan semua haiwan dan manusia yang terselamat dalam bahtera Nabi Nuh. Okey. Yang belum yang tidak menghadapi kiamat kecil tu. Yalah, boleh kita katakan seperti itulah. Maksudnya kiamat kecil tu kan kematian. Jadi siapa yang ikut Rasul ni dia terselamat. Yang lain itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada maklumat tambahan tolong ya, boleh bagi maklumat tambahan. Banyak yang saya tak tahu. Kalau tuan-tuan tak bertanya ya, mungkin daripada pertanyaan tuan-tuan perempuan ni memberikan saya idea yang baru untuk menggali lagi beberapa maklumat seperti perbincangan tempat tadi dan sebagainya. Okey, ada mana-mana lagi penambahan maklumat, pertanyaan yang boleh kita pelajari sama-sama tuan-tuan perempuan? Bukanlah ilmu ni daripada pihak saya juga, tapi saya sangat memerlukan maklumat dari tuan-tuan dan puan-puan. Ada tak lagi mana-mana nak berkongsi maklumat? Ada? Kalau tiada, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan, silakan. Kalau kita ambil daripada situ mengatakan bahawa
semua dunia akan ada terlibat dalam banjir tu, menunjukkan bahawa pada masa itulah maknanya dekat tempat lain ada juga manusia ke yang dapat dakwah tu. Saya macam Maksud dia? ini pertanyaan sebenarnya. Kalau misal kata banjir tu melibati semua dunia lah kan. Jadi menunjukkan bahawa adakah bermakna bahawa di tempat lain ada manusia? Dan kalau ada manusia tu, apakah religion yang diorang dapat? Sebab kan Nabi Nuh berada di kawasan yang dekat situ. Jadi tertanyalah. Okey. Jawapan dia sebenarnya manusia lain belum ada. Maknanya manusia yang ada hanyalah kaum Nabi Nuh tu saja. Okey. Dia sama macam kisah Adam lah. Masa zaman Adam, Nabi Nuh dia belum ada lagi. Itu maksud dia. Maksudnya pada zaman Nabi Allah Nuh, kaum Nuh tu saja yang ada. Maknanya manusia yang ada tu adalah manusia kaum Nuh je. Tempat-tempat lain tak ada manusia. Okey, alhamdulillah. Jelas ya? Jelas. Lepas tu barulah dia berkembang biak. Maka berkembang biak itulah ada yang buka negara ni, ada yang buka negara tu, lama-lama keluarlah peta dunia tu. Okey. Itulah maksud dia. Dia samalah macam kita sebut tadi itulah kan, kalau macam Malaysia ni macam mana boleh ada 14 negeri contoh kan. Mula-mula negeri apa yang ada dulu? Dia macam tu, berkembang biak, jadilah dunia tu. Maknanya kita boleh kata manusia yang ada sekarang ini adalah daripada zuriat yang berkembang biak, daripada zuriat manusia-manusia yang berada di atas kapal tu. Buat cerita dia lama berjalan. Sebab manusia tu dia tidak berada pada satu tempat je. Dia pergi hijrah sini, bergerak ke sana. Dia macam kalau kita belajar keturunan lah. Ya kan? Contoh macam Nabi Ibrahim kan. Dia ada anak-anak dia daripada Ishak, ada daripada Ismail. Lepas tu kalau kita belajar sejarah Arab, panjang, seronok kalau belajar sejarah Arab tu. Kalau kita belajar tentang macam mana dekat Madinah tu boleh ada orang Yahudi. Itu kalau siapa ikuti kisah Nabi Musa, saya akan bagi tahu. Kita akan pecahkan macam mana Yahudi tu sampailah sekarang Yahudi tu ada dekat Israel. Kita sebenarnya jawapan dia adalah pada zaman Nabi Nuh tu, Allah Ta'ala kalau kita baca pada ayat tu, belum ada manusia lain lagi di tempat-tempat lain. Jawapan yang kedua, dari sudut agamanya, kalau manusia tak pernah ada Rasul, maknanya memang tidak akan dimusnahkan oleh Allah. Itu jawapan dia. Allah menyatakan sebab Nabi Nuh Rasul yang pertama, sebelum tu tak sampai lagi lah semua agama tu. Maksudnya Nabi. Maksudnya tak ada lagi umat lain lah. Lepas tu apabila tak ada umat lain tidak akan dibinasakan lah. Sebab Allah bagi tahu Allah tidak akan mengazab mana-mana kaum hatta naba'atha rasula. Melainkan Allah telah menghantar Rasul. Cuma adakah kita nak kata satu dunia ketika itu telah dilanda banjir? Wallahu ta'ala alam. Okey. Itu pun kita tak tahu sebenarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saya tak tahu juga. Nak mengatakan adakah ketika zaman Nuh tu tempat-tempat lain tu dilanda banjir juga. Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya pun tak dapat jawapan dia. Saya tidak ada ilmu dekat situ. Okey. Ada pertanyaan lain? Okey. Ustaz. Ya. Ya, kalau kita nak faham kronologi daripada surah Hud dengan surah Nuh ni, yang mana yang rintihan Nabi Nuh dulu ke ataupun banjir ni ke, macam mana Zat? Kalau dekat surah Hud tu apa? Dekat surah Hud ni kan dia cerita yang daripada dia diutuskanlah kepada kaum dia tu, yang dia ni adalah
nazir, sehingga peristiwa banjir tu semua lengkap Allah cerita kat situ kan. Okey, maksudnya nak guna surah yang mana satu? Kronologi dia, yang mana yang dahululah mengikut peristiwa tu. Okey. Wallahu ta'ala alam kat situ, sama ada Nabi Allah Nuh ni dia berdoa 2 kali ke, contohnya dia doa dulu minta Allah tolong, lepas tu Allah minta buat kapal, lepas tu dia minta lepas kapal tu siap, dia kata pada Allah, musnahkanlah semua-semua ni, jangan sampai tinggal seorang pun kan, contoh kan. Wallahu ta'ala alam kat situ. Sebab apa? Sebab dia di antara perkara yang paling susah nak cari adalah kronologi. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni dia bukan kisah yang menyusun kronologi. Itu jawapan dia. Sebab Quran dia bukan sejarah yang manusia, kalau kita belajar manusia buat sejarah, dia akan susun ikut kronologi. Dia akan susun ikut tarikh. Tapi Quran dia bukan menyusun dari sudut kronologi. Dia nak merujuk kepada ibrah. Cuma kita boleh susun tu secara ijtihadi lah. Bukanlah dia merujuk kepada muktamad. Sebab kalau kita susun kronologi dia secara putus kan. Kalau kita ikut betul-betul kronologi, nanti kita akan dapat ada berlaku kontradik ayat. Cuma kita boleh susun kronologi secara umum. Secara umum. Sebab Al-Quran tu dia bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Quran melampirkan kisah sejarah di dalamnya sebagai mukjizat yang nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW dia tahu kisah-kisah terdahulu. Itu yang membedakan Quran ni tulisan manusia ke tulisan daripada Allah ke daripada manusia. Sebab kalau manusia dia akan susun ikut mula dan tamat. Ya. Betul. Okey. Lepas tu cuba tengok dekat ruangan chat tu ada perkongsian daripada Syahira ya, yang fatwa tentang saya tunjukkan sekejap. Nanti boleh baca dekat perkongsian tu. Okey. Tengok dekat isyarat fatwa tu, adakah banjir besar di zaman Nabi Nuh menenggelamkan keseluruhan manusia? Kena faham. Mengelamkan manusia tu, manusia adakah di tempat itu atau di bumi yang lain? Kalau kita baca dekat situ, okey. Kita tengok dekat, nampak tak saya paparkan tu? Nampak ya? Nampak Ustaz. Isyarat fatwa tu boleh download di situ, baca. Kita tengok apa Ibnu Katsir kata ya, boleh baca dekat situ. Kalau ikut Ibnu Katsir kata, telah Sayyidina Ali mengatakan daripada Ibnu Abbas tidak ada yang kekal tinggal melainkan zuriat Nabi Allah Nuh. Kalau ikut kata Qatadah, keseluruhan manusia itu kesemuanya daripada zuriat Nabi Allah Nuh. Okey. Ni kita boleh lihatlah. Kita tengok dekat ujung dia. Okey. Cuma kena hati-hati sikit ya dekat dalam fatwa ni. Sebab apa? Sebab dia spesifikkan. Tuan-tuan Dia cakap 150 hari tu. Tak ada. Sebenarnya sebab tu kita kata kena hati-hati dalam bab sejarah ni. Fatwa ni pun dia perlu diperbincangkan lah. Sebab sampai nak sebut sampai Ibnu Katsir kata sampai 80 orang lelaki ahli keluarga dia, 150 hari tu Quran tidak menyebutkan. Jadi kena hati-hati pada riwayat tu lah. Okey. Sekejap. Okey, kita tengok dekat sini. Kesimpulan dia, melihat kepada zahir nas dan pendapat para ulama, dapat kami nyatakan bahawa taufan banjir yang melanda kaum Nuh menghapuskan segala manusia yang ada kecuali mereka bersama. Yang ni memang kita jumpa dalam Quran lah. Okey, kita jumpa di dalam Al-Quranul Karim. Cuma ni pun tak menjawab kepada adakah satu dunia. Kena faham begitu. Okey, kita kena faham begini dalam isu fatwa, kena ingat, dalam isu fatwa dalam bab sejarah kita kena tengok jugalah. Sebab fatwa ni
dia lebih banyak merujuk kepada hukum hakam. Tapi dari sudut pensejarahan, dia perlu diperbincangkan lagi lah. Tapi boleh baca, satu maklumat yang bagus untuk kita baca. Okey, kita pun dah dekat 12.30. Okey, dah lewat. Jadi kita jumpa minggu depan insya-Allah. Ya. Minggu depan kita akan belajar kisah Nabi yang baru. Nabi Hud Nanti Nabi Hud kalau ikut pendapat yang kuat, kita tak boleh kata putus juga Nabi Hud. Sebab berlaku persisian pendapat. Tapi memang kuatnya Nabi Allah Hud. Nanti saya akan himpunkan maklumat yang sama macam kita himpunkan surah Nabi Allah Nuh. InsyaAllah kita akan belajar nanti pada minggu hadapan. Okey, insyaAllah. Saya akan bagi nota baru. Okey, terima kasih banyak-banyak, terutama kepada penganjur kita, dan juga saya sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berinteraksi dengan baik, yang ada bagi pandangan. Saya sangat hargai. Dan saya seronok tuan-tuan boleh memberi maklumat tambahan tuan-tuan dan puan-puan Kita belajar ni, kita kena ingat mudah je. Kita kena ingat tidak semua ilmu kita tahu. Jadi kita kadang-kadang orang lain pun lebih tahu daripada kita. Okey, kita ambil maklumat tersebut sebagai panduan kita, dan saya sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas respon dan maklumat dari tuan-tuan dan puan-puan. Hanya Allah yang boleh membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan. Jadi saya sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau jumpa lagi minggu depan.